Assalamualaikum, kami ucapkan kepada Ustazah. Kami dari kelas KAM 2282A dan 2B akan membentangkan tajuk kami iaitu pengaruh aplikasi Facebook penyebab keruntuhan akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alia Maisara binti Ahmad Khalili dari KM 2282B. Assalamualaikum, nama saya Mohaniza binti Mos. Assalamualaikum, nama saya Norizati binti Syafi'i. Assalamualaikum, nama saya Nur Adrana Atira binti Muhammad Suzairi. Assalamualaikum, nama saya Nur Aliyah binti Kaisul Mahdi. Jadi saya akan meneruskan dengan pengenalan bagi tajuk ini iaitu akhlak boleh ditarifkan sebagai personaliti ataupun peradaban untuk seseorang memberitahu tingkah laku yang boleh menggambarkan siapakah mereka, sama ada ianya baik atau juga buruk. Akhlak juga boleh bermaksud kuluk daripada segi bahasa yang menyatakan sebagai satu sifat yang semula jadi yang berada dalam jiwa yang tertimbul daripada perbuatan-perbuatan tanpa pertimbangan akal fikiran yang dahulu. So keruntuhan akhlak pula terjadi akibat daripada seseorang yang menggunakan aplikasi tersebut sehingga mengabaikan tanggungjawabnya kepada tanggungjawab seharian yang lain. So pada dunia kini, media sosial menjadi sangat maju, ianya berkembang pesat di seluruh dunia dan negara kita iaitu Malaysia. Salah satu aplikasi yang sering digunakan oleh masyarakat yang tidak asing lagi adalah aplikasi Facebook yang boleh membawa kepada kesan dan pengaruh yang baik dan juga buruk kepada masyarakat, terutama ketika menyebarkan maklumat. Menurut Islam, media sosial adalah alat sebagai tempat untuk menyampaikan maklumat, ilmu dan ideologi. Akan tetapi ada kesan sampingan seperti pengguna yang akan menyalahgunakan peluang ini kepada arah yang tidak baik dan membimbangkan banyak pihak kerana aplikasi ini boleh menjurus kepada ketagihan penggunaan Facebook yang boleh menyebabkan kepada keruntuhan akhlak. Oleh disebabkan itu, para pengguna perlulah menggunakan aplikasi Facebook ini dengan cara yang betul. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang kesan penggunaan aplikasi Facebook terhadap keruntuhan akhlak masyarakat. Kesan yang pertama ialah mengakibatkan ketagihan terhadap aplikasi ini. Ianya membawa maksud penggunanya menghabiskan masa berjam-jam menggunakan aplikasi Facebook ini sehingga mengabaikan tugasan mereka yang mereka perlu selesaikan. Ketagihan ini bukan sahaja melibatkan kanak-kanak, tetapi ianya juga melibatkan pihak remaja dan juga pihak dewasa. Berdasarkan kajian yang telah dijalankan, penggunaan aplikasi Facebook menyebabkan terjadinya ketagihan terhadapnya dan menyebabkan pelajaran seseorang pelajar itu terabai. Hal ini berlaku disebabkan pelajar itu terlalu leka menggunakan aplikasi ini sehingga mereka tidak membuat ulang kaji pelajaran. Oleh hal yang demikian, perkara ini jelas menunjukkan bahawa dengan penggunaan aplikasi Facebook yang berleluasa pada masa kini menyebabkan keruntuhan akhlak kepada masyarakat disebabkan mereka mengabaikan tanggungjawab mereka kerana terlalu leka dengan menggunakan aplikasi ini. Seterusnya, kesan yang kedua ialah menyebabkan terpengaruh dengan ideologi barat. Ianya bermaksud sesetengah pengguna aplikasi Facebook ini terikut dengan ajaran dan budaya yang dipraktikkan oleh masyarakat barat, iaitu ianya bertentangan dengan ajaran Islam. Berdasarkan artikel yang diterbitkan oleh pihak Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia, menyatakan bahawa penggunaan Facebook secara meluas pada masa kini terhadap masyarakat menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh dengan ideologi barat. Hal ini dapat dibuktikan dengan data statistik menunjukkan bahawa peningkatan dalam isu transgender di mana kes gay iaitu lelaki dengan lelaki telah meningkat sebanyak 310,000 individu pada tahun 2019 berbanding hanya 173,000 pada tahun 2014. Berdasarkan statistik tersebut, ianya jelas menunjukkan bahawa dengan penggunaan aplikasi Facebook secara meluas terhadap masyarakat lebih mudah terpengaruh dengan ideologi barat. Kesan yang ketiga ialah menyebabkan berlakunya buli cyber. Buli cyber merujuk kepada perbuatan memalukan, mengancam atau menakutkan seseorang dengan menggunakan peranti elektronik secara alam maya. Ianya akan memberikan kesan yang lebih buruk dan negatif kepada mangsanya kerana ianya berlaku secara sengap dan tidak nampak dari segi fizikal. Perkara ini dapat memberikan kesan terhadap psikologi mangsa dan ianya telah dibuktikan berdasarkan kajian yang telah dijalankan sebelum ini.
Antara kesan psikologi tersebut ialah mangsa akan mengalami kemurungan dan depresi sehingga ingin membuat cubaan bunuh diri. Salah satu contoh ialah berdasarkan laporan daripada akhbar Harian Metro, seorang pelajar perempuan cuba membunuh diri kerana menerima ugutan di Facebook yang ingin menyebarkan gambar lucah beliau. Buli cyber juga berlaku secara meluas di Malaysia kerana Malaysia berada pada kedudukan kelima dunia. Kesan penggunaan aplikasi Facebook yang terakhir ialah menyebabkan penyebaran maklumat palsu berlaku secara berleluasa ataupun juga dikenali sebagai fitnah. Ianya merujuk kepada maklumat yang disebarkan ataupun tuduhan tersebut ialah palsu dan merupakan perkara yang tidak benar sama sekali. Perkara ini memberikan kesan terhadap keruntuhan akhlak kerana menyebabkan penipuan berlaku secara berleluasa. Salah satu contoh kes penyebaran maklumat palsu ini ialah menerusi aplikasi Facebook melibatkan seorang pengusaha kedai makan yang mengalami kerugian disebabkan pelanggannya sendiri, iaitu pengguna aplikasi Facebook ini menyebarkan maklumat palsu mengenai beliau dengan mengatakan beliau mengenakan caj yang terlalu mahal ketika pelanggan tersebut makan di kedai makan mangsa. Hal ini menyebabkan beliau terpaksa menutup kedai tersebut kerana tiada pelanggan yang ingin datang ke kedainya. Oleh yang demikian, perkara ini jelas menunjukkan dengan penyebaran maklumat palsu ini mengakibatkan masyarakat mudah mempercayainya dan mangsa terpaksa menanggung kerugian yang sangat besar daripada perbuatan tersebut. Seterusnya, saya akan menerangkan dua keratan akhbar. Yang pertama ialah keratan akhbar yang bertajuk Remaja Terpengaruh Media Sosial dari Berita Harian Online yang ditulis oleh Al-Zahrin alias dan Muhammad Nasaruddin Parzi pada 1 Mei 2015 menyatakan bahawa ketagihan remaja masa kini terhadap media sosial seperti aplikasi Facebook semakin melampau sehinggakan ianya menjadi pendorong kepada perilaku yang tidak baik. Seperti yang dilihat dalam keratan akhbar Berita Harian ini, terdapat contoh kes pernah dilaporkan. Kes ini berlaku pada Jun 2014 iaitu seorang pelajar perempuan tingkatan 4 cuba membunuh diri akibat tidak tahan menjadi mangsa buli kenalan di Facebooknya di mana mereka mahu menyebarkan gambar lucah beliau di aplikasi tersebut. Pada pandangan kami, kes buli cyber ini akan membentuk masyarakat yang tidak berakhlak atau bermoral. Ini kerana pembuli akan mengganggu ketenteraman fizikal dan mental individu lain. Seterusnya, saya akan menerangkan dua keratan akhbar. Yang pertama ialah keratan akhbar yang bertajuk Remaja Terpengaruh Media Sosial dari Berita Harian Online yang ditulis oleh Al-Zahrin alias dan Muhammad Nasaruddin Parzi pada 1 Mei 2015 menyatakan bahawa ketagihan remaja masa kini terhadap media sosial seperti aplikasi Facebook semakin melampau sehinggakan ianya menjadi pendorong kepada perilaku yang tidak baik. Seperti yang dilihat dalam keratan akhbar Berita Harian ini, terdapat contoh kes pernah dilaporkan. Kes ini berlaku pada Jun 2014 iaitu seorang pelajar perempuan tingkatan 4 cuba membunuh diri akibat tidak tahan menjadi mangsa buli kenalan di Facebooknya di mana mereka mahu menyebarkan gambar lucah beliau di aplikasi tersebut. Pada pandangan kami, kes buli cyber ini akan membentuk masyarakat yang tidak berakhlak atau bermoral. Ini kerana pembuli akan mengganggu ketenteraman fizikal dan mental individu lain. Yang kedua ialah keratan akhbar yang bertajuk Angkara Fitnah Facebook dari Harian Metro yang ditulis oleh Abnur Hamizam Abdul Manap pada 8 Februari 2018 menyatakan bahawa seorang pemilik restoran di Jempol menerima tuduhan palsu yang telah disebarkan di aplikasi Facebook menyebabkan pemilik tersebut terpaksa berpindah dan menutup perniagaannya. Menerusi akhbar Harian Metro ini, pada kejadian Jun 2015, Kamaria Abu Bakar, 41 tahun telah mengalami kerugian besar serta mengalami tekanan perasaan. Masalah ini terjadi kerana seorang pelanggan tidak berpuas hati mengenai restoran beliau telah membuat tuduhan di media sosial Facebook dan disebabkan masalah ini juga, sebilangan besar masyarakat telah menganggap beliau sengaja mengambil kesempatan menjual dengan harga yang mahal. Terakhirnya, pada pendapat kami, masalah penyebaran berita palsu sebegini perlu dielakkan supaya tidak berlaku salah faham ramai orang. Hal ini demikian kerana masyarakat mudah percaya dengan penyebaran berita di mana-mana media sosial sehinggakan berlakunya perkara yang tidak diingini. Antara punca perubahan dan keruntuhan akhlak remaja adalah kerana ketagihan penggunaan Facebook. Ketagihan internet adalah kecenderungan terhadap penggunaan internet yang mengganggu kemampuan seseorang untuk menjalani hidupnya dengan normal.
Ketagihan Facebook pula boleh difahami sebagai situasi di mana seseorang individu terlampau leka dan sangat bergantung dengan penggunaan Facebook sehingga sukar untuk mengawalnya. Penggunaan Facebook yang melampau membawa kepada kesan negatif kepada peribadi pengguna kerana ia akan mengubah pola aktiviti pengguna. Individu yang ketagih Facebook akan begitu taksub untuk mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Dan dari segi perubahan sikap, satu kajian mendapati pengguna yang dikategorikan sebagai ketagih Facebook akan menunjukkan sikap seperti penurunan produktiviti kerja, malas, ketidakupayaan bersosial, kurang empati, bersikap dingin dan kurang peka akan perasaan orang sekeliling kerana kurang bersosial secara nyata. Manakala dalam suasana akademik, pelajar yang obses dengan halaman Facebook akan mengabaikan tanggungjawab mereka sebagai pelajar dan lebih gemar meluangkan masa melayari laman rangkaian sosial ini. Malah kanak-kanak atau remaja yang terlalu awal menggunakan Facebook akan cenderung untuk bersikap dingin, kasar dan kurang sopan apabila bergaul dan bercakap dengan masyarakat secara nyata. Dengan ini, jelaslah bahawa ketagihan Facebook selain dari dapat mengubah rutin hidup seseorang, ianya juga dapat menjejas sikap pengguna. Antara punca lain perubahan akhlak remaja adalah kerana terpengaruh dengan ideologi dan budaya asing yang disiarkan di Facebook. Platform ini mempunyai jutaan pengguna yang terdiri daripada masyarakat dunia. Maklumat yang muncul di Facebook juga terlalu pantas tersebar dan mudah diakses oleh sesiapa pun. Ideologi sekular dan liberal barat juga pantas menular dalam masyarakat apabila Facebook menjadi bahan utama untuk mendapatkan maklumat. Pendedahan ini akan membolehkan pengguna platform ini berkemungkinan besar akan terpengaruh dari segi cara berfikir dan cara hidup yang dipaparkan oleh masyarakat barat di laman Facebook mereka. Kesannya dapat dilihat pada generasi muda masa kini yang lebih berfikiran terbuka dan sekular. Sebagai contoh, menurut adab dan ajaran Islam, ideologi seperti lesbian, gay, bisexual adalah sangat asing dan sangat ditentang. Namun setelah penggunaan Facebook yang meluas, masyarakat masa kini seakan telah menerima ideologi sekular ini dengan alasan lebih menerima keterbukaan merupakan hak asasi manusia dan selain tidak mahu terlihat kolot. Pengaruh ideologi inilah yang mengubah akhlak dan akidah masyarakat, terutamanya umat Islam. Contoh antara budaya barat yang boleh dilihat di Malaysia seperti black metal, punk and skinhead yang telah mempengaruhi minda remaja dan masyarakat masa kini. Oleh itu, dapat dilihat peranan Facebook sangat mempengaruhi minda dan jiwa remaja. Seterusnya, puncanya terjadi buli cyber ini bermula dengan kurangnya kawalan dari ibu bapa itu sendiri. Ibu bapa memainkan peranan yang penting dalam hidup anak-anak daripada segi mendidik mereka, iaitu membezakan apa yang baik dan yang buruk. Hal ini demikian kerana setiap yang dididik oleh ibu bapa akan menjadi ikutan kepada anak-anak tersebut di masa hadapan. Namun pada era masa kini, kebanyakan ibu bapa telah mengajak anak-anak mereka untuk mendedahkan diri mereka ke alam social media seperti Facebook, Twitter dan sebagainya. Sikap ini lama-kelamaan telah menimbulkan masalah kepada ibu bapa tersebut kerana mereka sukar untuk mengawal kegunaan social media anak-anak mereka. Anak-anak yang mudah terpengaruh dan mengikuti apa yang terjadi dalam media sosial seperti memberi komen negatif atau mengutuk seseorang yang dianggap sedang meluahkan perasaan. Sikap ini telah mewujudkan masalah budi cyber dan gangguan terhadap orang lain. Punca yang terakhir adalah terjadinya penyebaran berita palsu. Ini berkait dengan sikap masyarakat itu sendiri. Masyarakat merupakan satu golongan yang penting dalam menjadi contoh dan nilai-nilai murni. Namun begitu, ada segelintir masyarakat yang suka bersikap negatif. Sebagai contoh, kebanyakan masyarakat suka menjadi orang pertama dalam memberikan maklumat. Namun, maklumat yang diberikan adalah tidak sahih dan tidak tepat. Ini telah menyebabkan beberapa masalah telah timbul dan menjadi salah faham bagi orang yang membaca kiriman post sosial media mereka. Sebagai contoh, posting-postingan di Facebook mengenai vaksin COVID-19. Disebabkan perkara ini, telah berlakunya perbalahan orang ramai antara satu sama lain dalam pengambilan vaksin. Dan ini telah menyebabkan berlakunya perpecahan masyarakat di mana yang ingin mengambil vaksin dan tidak ingin mengambil vaksin.
Antara penyelesaian pertama, pengguna dicadangkan untuk menetapkan jadual dan menghadkan masa penggunaan Facebook dalam sehari. Pengguna juga boleh menyesuaikan jadual penggunaan Facebook bergantung pada gaya hidup pengguna. Sebagai contoh, pengguna boleh memuat naik foto pada hujung minggu saja atau melayari Facebook 1 jam sebelum waktu makan malam. Sehubungan itu, dengan menetapkan jadual seharian untuk penggunaan Facebook, ia juga akan membenarkan pengguna untuk fokus kepada hobi dan rutin yang lain selain daripada melayari Facebook. Dengan menyenaraikan aktiviti dan jadual seharian, pengguna boleh mencuba rutin baru yang lebih berfaedah pada masa lapang seperti bertemu rakan ataupun bersukan. Disiplin dan jadual amat berkesan dalam membantu pengguna Facebook untuk keluar daripada ketagihan mereka, sekaligus dapat membantu mereka untuk mengubah cara hidup ke arah yang lebih positif dan lebih sihat. Antara cara lain mengatasi penggunaan Facebook di kalangan remaja adalah melalui pemantauan ibu bapa. Remaja merupakan golongan yang sangat mudah terpengaruh dan mengikut perkara yang mereka lihat dan belajar di Facebook. Hal ini menjadi tanggungjawab ibu bapa untuk sentiasa memantau kegiatan anak mereka sama ada berada di rumah ataupun di media sosial. Ibu bapa boleh memantau cara percakapan anak dan minat mereka ketika berada di rumah, dan secara atas talian pula ibu bapa boleh menggunakan pendekatan seperti melihat aktiviti internet anak-anak pada bahagian history atau sejarah enjin carian internet dan Facebook. Dengan cara ini, ibu bapa dapat mengenal pasti dari awal seperti jenis lagu barat yang didengari oleh anak-anak mereka dan budaya atau ideologi yang sedang diminati atau sedang mempengaruhi anak-anak mereka. Antara peranan lain yang boleh dilakukan oleh ibu bapa ialah ibu bapa perlulah memberi didikan agama yang mantap kepada anak-anak sebagai pendinding kepada anak-anak agar mereka terelak daripada terpengaruh dengan ideologi barat. Melalui ajaran agama yang baik oleh ibu bapa, setidaknya anak-anak dapat membezakan mana perbuatan yang keji dan ideologi barat yang mereka tidak patut teladani. Seterusnya, penyelesaian bagi membantras gejala buli cyber adalah dengan kerajaan telah memainkan peranan mereka dalam menggubal undang-undang seperti membentuk agensi cyber security yang bertujuan untuk mencegah buli cyber dan membantu orang ramai dari menjadi mangsa pembulian. Sejak kewujudan cyber security ini, terdapat banyak laporan yang telah diterima dan pertolongan yang diberikan kepada mangsa buli cyber, iaitu pada tahun 2020 sebanyak 596 laporan telah dibuat dan telah dibantu. Penyelesaian yang terakhir yang telah dibuat oleh kerajaan dalam membantras berita palsu adalah dengan mengambil inisiatif untuk menguatkuasakan kembali Seksyen 211 dan 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 yang bertujuan untuk memberhentikan aktiviti penyebaran berita palsu terhadap orang ramai. Melalui cara ini, kerajaan dapat membantu rakyat dalam mendapatkan maklumat yang sahih dari saluran yang betul. Sebagai kesimpulan, masalah ini boleh dikatakan sebagai masalah utama yang harus dibendung oleh masyarakat untuk membentuk akhlak yang baik. Melalui penyelesaian yang dibuat oleh kerajaan, kita juga dapat lihat bahawa kerajaan ini sangat menitik beratkan pengguna dalam menggunakan aplikasi Facebook ini dengan cara yang betul. Oleh dari itu, kita sebagai pengguna haruslah bijak menggunakan aplikasi ini agar tidak akan terjadi keruntuhan akhlak. Terima kasih.